Lepas tu pakcik mak aku tengok keliling kan, tengok keliling dari rumah tu. Lepas tu pakcik mak aku gelak, ada hantu lah bah. Lepas tu atuk aku terus mengarut lah macam tu kan. Lepas tu dia pun gelak-gelak. Pakcik mak aku ni, dia nampak hantu dia gelak tau. Dia bukan takut, dia gelak. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jagat Channel. Okey, nama aku A dan kisah benar kali ini bertajuk Abah. Okey, sebelum tu auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Seperti kisah sebelum ni, ini adalah salah satu kisah misteri yang terjadi kepada pakcik M aku, which is, kalau sesiapa nak tahu, korang boleh usah video aku yang sebelum ni. Pakcik M aku ni memang jenis yang hijabnya terbuka dan dia dah macam-macam alami perkara misteri dalam hidup dia. So this is one of the story yang dia nak share dekat korang semua, which is melalui akulah. Okey, kisah ni terjadi time waktu dia remaja dulu. Kiranya waktu macam maybe 20-an ke ataupun hujung 19, hujung belas-belas. I don't know, I'm not sure. Tapi time ni dia muda lagi lah pakcik M aku ni, which is sekarang dia dah berumur 46 tahun. So maksudnya memang dah bertahun lah berlalu cerita ni. Ceritanya pakcik M aku ni, dia tengah mengecat salah satu rumah sewa atuk aku. Time tu dia kata baru pukul 6 lebih macam tu. Tak lewat malam sangat pun, 6 petang, 6 lebih petang. Belum malam lagi pun. Tapi time tu dia seorang sambil mengecat. Dan macam aku mention sebelum ni, pakcik M aku ni adalah seorang yang tinggi tau. Tinggi dia 185 ke 187 cm. So bila time mengecat tu memang senang lah sikit guna orang tinggi kan. Lagi-lagi untuk yang part tinggi-tinggi tu senang lah sikit. Tak adalah macam kena angkat tangan lebih sikit kan. Kalau kau faham apa maksud aku. Time dia tengah sibuk mengecat tu, tiba-tiba atuk aku datang daripada belakang. Bukan daripada belakang, daripada tepi lah. Kiranya arwah atuk aku ni keluar daripada bahagian dapur. Kiranya pakcik M aku ni tengah cat dekat bahagian ruang tamu. Sebab cat kan tinggi macam ni kan, kita tak perasan sangat kita punya surrounding. Dan kita kena fokus mengecat tu supaya tak kena ataupun tak meleleh ke tak tumpah ke tempat lain. So dia pun cat. Lepas tu atuk aku muncul daripada bahagian dapur. Tapi atuk aku tak cakap apa-apa lah. Dia tengok je pakcik M aku sambil cekak pinggang. Dia tengok hasil kerja pakcik M aku tu. Dia tengok macam tu kan. Dia tengok bahagian ceiling. Dia tengok pakcik aku ni pun perasan lah yang atuk aku nak dekat sebelah. So pakcik aku macam tegur je lah, macam bah, macam tu, tengah cat ni bah, macam tu. Lepas tu pakcik M aku ni pun cat lah macam biasa, cat. Macam kiranya macam tak borak sangat lah dengan atuk aku sebab tengah mengecat kan. Lepas tu time tengah mengecat tu, tiba-tiba pakcik M aku rasa ada air meleleh macam basah dekat bawah tu. Lepas tu pakcik M aku tengok bawah, ada air meleleh lah bah. Pakcik M aku cakap macam tu. Atuk aku tengok tau, tapi dia diam je. Pakcik M aku tak perasan pun yang atuk aku tu tengok ke tak sebenarnya. Sebabnya dia tengah fokus mengecat. Dan dia pun cakap lah dekat atuk aku, bah, air meleleh lah bah. Sebab time tu dia dengar ada bunyi pipe terbuka dekat dalam bilik air. So maybe air tu dah terkeluar sampai dekat depan tu sebab tak tutup pipe. So pakcik M aku ni cakap lah dekat atuk aku, bah, air meleleh lah bah, tolong tutup bah. Tu kan, nanti banjir pula macam tu kan. Sambil cakap tu sambil mengecat lah. Kiranya pakcik M aku ni mengecat sambil bagi tahu atuk aku suruh tutup dekat bilik air. Selang beberapa minit sambil tengah mengecat ni, kita kan fokus mengecat kan, air tu masih lagi meleleh. Makin lama makin banyak dekat depan pakcik M aku ni. Lepas tu pakcik M aku ni macam pelik lah kan. Abah tak tutup ke air ni? Pakcik M aku ni toleh lah, macam baru toleh dekat atuk aku ni, cakap, bah, air meleleh bah, tutup bah, macam tu kan. Lepas tu somehow bila pakcik M aku ni dah bagi tahu banyak kali dekat atuk aku suruh tutup, barulah pakcik M aku tu toleh nampak atuk aku tu pergi dekat bilik air untuk tutup, pilih air itulah kiranya. So pakcik M aku tu dah nampak, okey lah, atuk aku dah masuk dekat dalam tu untuk tutup. So dia pun biarlah, dia pun sama mengecat. Dah hampir 1 jam tau sebenarnya. Macam dah 1 jam macam tu, air masih lagi meleleh dan atuk aku tak keluar-keluar daripada bilik air. Lepas tu pakcik M aku dah risau lah, mana pula orang tua ni tak keluar-keluar, pengsan ke apa, takutlah juga kan. Sebab diam je dah 1 jam kot. Sebab tengah husyuk, macam tengah mengecat kan, macam tak sedar kan, tengah husyuk-husyuk buat kerja tu, macam tak sedar lah jadinya. Lepas tu pakcik M aku pun taruh lah cat tu. Pakcik M aku pun pergilah dekat dalam bilik air untuk tengok, bah, okey ke? Lepas tu pakcik M aku tolak bilik air. Kau tahu tak, dekat dalam bilik air tu tak ada satu pipe pun yang terbuka, tak ada apa-apa air pun yang meleleh.
Dan atuk aku pun tak ada dekat dalam tu. So siapa sebenarnya yang pakcik mak aku nampak tengah berdiri bercakap pinggang dekat sebelah pakcik mak aku time dia mengecek tu? Lepas tu pakcik mak aku macam tak ada orang lah. Macam mana abah? Dia tengok memang tak ada basah. Dia pergi balik kat orang tamu, memang tak ada apa pun yang basah, tak ada apa pun yang meleleh. Pilih tu pun, pipe tu pun tak terbuka pun airnya. So apa yang dia nampak tadi sebenarnya? Mungkin itu telinga dia je ke? So dia anggap macam tak apalah, mungkin imajinasi dia ke, tak tahulah kan. Lepas tu dia pun sambung chat. Dia sambung chat. Tiba-tiba dia dengar suara atuk aku, arwah atuk aku dengan adik dia berjalan daripada luar rumah tu. Tegur pakcik M aku, tanya, okey tak? Macam tu, nak apa-apa air tak? Macam tu, daripada luar. Lepas tu pakcik M aku macam, abah? Abah dari mana ni? Pakcik M aku tanya macam tu. Lepas tu arwah atuk aku cakap lah, daripada depan tu, kedai depan tu, maksudnya diorang pergi duduk dekat kedai depan tu lah, nak beli air or something. So dia tanyalah pakcik aku sekali yang macam tu. Lepas tu pakcik M aku macam, tadi maksudnya abang memang dekat luar lah dari tadi? Lepas tu atuk aku macam, yelah macam tu kan, dengan adik dia. Lepas tu pakcik M aku tengok keliling kan, tengok keliling dari rumah tu. Lepas tu pakcik M aku gelak, ada hantu lah bah. Lepas tu atuk aku terus, macam tu kan, mengarut lah macam tu kan. Lepas tu dia pun gelak-gelak. Pakcik M aku ni, dia nampak hantu dia gelak tau. Dia bukannya takut, dia gelak. Atuk aku cakap lah, jangan cakap bukan-bukan and something lah, benda biasa orang tua cakap kan bila orang nampak hantu. Lepas tu bila dah settle malam tu, dah habis mengecek, pakcik M aku ni balik rumah. Dan dia dengan beraninya ambil, macam zaman dulu tak ada lagi sleeping bag kan, tapi dia macam ambil macam alas tidur untuk tempat dia tidur lah. Kiranya dia bawa beberapa bantal dan alas untuk tidur, dan dia bawa pergi dekat rumah sewa atuk aku yang pagi tadi dia chat tu. Dia tidur situ malam tu, tapi dia bukan tidur, dia baring sambil tunggu hantu datang. Macam paranormal activity. Dia berjaga malam tu untuk tunggu hantu datang. Tapi dia kata dia cerita semalam kan, aku tunggu-tunggu tak ada pula hantunya. Maksudnya pagi tadi tu je hantu tu kacau dia, dan bila malam tu dia tunggu, hantu tu tak datang pun kacau dia. So kesimpulannya, dia memang sering dikacau dan dia memang nampak benda tu. Dan dia pun tak kisah untuk nampak lagi benda tu. Faham tak maksud aku? Dia memang kiranya macam passion dia, macam minat dia ke situ ke, I don't know lah. Tapi macam benda tu pun tertarik dengan dia, dan dia pun tertarik dengan benda tu. Macam magnet lah, saling menarik-narik. Tak tahulah betul ke tidak ayat aku ni, tapi itulah apa yang terjadi. So kisah kali ni sampai situ je. And who knows, siapa tahu apa sebenarnya yang pakcik mak aku nampak waktu tu, dan kenapa dia menyerupa sebagai atuk aku tak tahu kenapa. So untuk kisah lebih menarik lagi, silalah subscribe, komen, like dan juga share. Jangan lupa juga follow aku punya TikTok dan juga akaun Wattpad aku kalau korang ada Wattpad. Tapi Wattpad aku pun dah lama tak update, so aku akan update juga selalu dekat TikTok. So kalau nak tahu apa-apa news ataupun latest update, korang boleh tengok dekat aku punya TikTok. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Take a peek, intai jagat wujudnya memanggil cerita. Selamat Hari Raya semua. Pastikan anda tidak nampak benda-benda yang boleh menampakkan dirinya kepada anda.